وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام. شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمعلمنا ولذوي حقوق علينا. شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا في رمضان. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri peluang kehidupan kita pada hari ini, hidup di bulan yang mulia ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji-pujian tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membangkitkan kita setelah ia menidurkan kita, dan kepadanya lah setiap kita akan dibangkitkan. Syukur lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni Allah Taala pilih kita untuk hadir sembahyang subuh berjemaah. Kan? Kerana apa? Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man sallata subhi fi jama'atin faka'annama qama lailatan kullahu. Kan? Barang siapa yang salat subuh secara berjemaah, maka seumpamanya ia beribadah sepanjang-panjang malam.
Lebih-lebih lagi kita hidup di bulan Ramadan. Segala ibadah fardu dikalikan dengan 70 kali ganda, dan ibadat yang sunat semuanya menjadi fardu. Allahu Akbar. Inilah dikatakan bulan yang penuh dengan keberkatan. Kan itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Kan yaitu ya Allah, berilah keberkatan aku pada bulan Sya'ban dan juga berilah keberkatan aku pada bulan Ramadan. Apa makna keberkatan? Yaitu kebaikan. Ziyadatun khair, yaitu bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Dan di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala telah letak banyak sangat kebaikan. Sehingga sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka tidak ada masa untuk rehat dan tidur. Hanya mereka untuk menghabiskan diri mereka dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun telah menghabiskan masa daripada awal Ramadan lagi. Dan Nabi telah i'tikaf di masjid, bukan 10 hari akhir je. Kan? Tapi Nabi pun telah beriktikaf di awal Ramadan. Nabi pun telah mencari Lailatul Qadar daripada awal Ramadan lagi. Kan? Kemudian sambung lagi di pertengahan Ramadan, sambung lagi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh, yaitu pada ketiga 10 hari terakhir daripada Ramadan. Sepatutnya kita pada bulan Ramadan ini telah bertambah diri kita ni bertambah masanya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan ke masjid, banyakkan ke surau, banyak buat ibadah untuk merebut peluang yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Ini bukannya kecil-kecil anugerah, besarnya anugerah Ramadan ni pada kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kita bulan Sya'ban untuk kita buat persiapan untuk masuk kepada Ramadan, supaya ibadah kita bertambah, jangan berkurangan. Sama ada stable ataupun bertambah. Jangan ibadah kita pada bulan Ramadan ni berkurangan. Sepatutnya bertambah. Sekiranya tertinggal sesuatu amal, maka kita usahakan untuk kita qada balik sembahyang, ataupun amal-amal kita yang telah kita buat, yang telah kita tertinggal. Jadi amalan yang kita telah istiqamah, kita qada balik, supaya menjadi satu kepentingan dan keuntungan besok di akhirat kita. Baik, semua ada pun selepas itu kita sambung pengajian kita pada kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Tiba pada muka surat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 52. Masih pada hadis dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhula, situ la yadkhulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fi daraini, amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min kibrin. Artinya, Syekh ni jaga tengok nota kaki bawah, rawahu Muslim wa Abu Daud. Hadis ni diletakkan dalam hadis Sahih Muslim dan juga Sahih Abu Daud. Dan apa artinya? Tiada masuk ke dalam syurga oleh seorang yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi. Biji sawi, khardalin. Biji sawi ni macam mana? Yang kecil-kecil bubur kat sayur tu kan? Yang bulat-bulat kecil tu kan? Saya perasan sebab saya jarang masak kan? Atau yang tanya tu biji sawi tu macam mana? Biji sawi tu yang masak tu kan? Kadang-kadang bubur dekat Allahumma salli ala Muhammad, acar.
acar yang masam timun apa semua dibubur kan. Tu lah tu. Jadi Nabi SAW kalau tengok pada terjemahan lafzi daripada hadis ini, jadi Nabi mengatakan tidak masuk. La kat sini la nafi. Ni yang perbahasan banyak kan. Dalam kaedah ngaji bahasa pula kan, kalau sebut tengok daripada kalimah ni la ni daripada kalimah nafi ni langsung tak masuk terus dia kata. Setengah begitu juga faham, tak masuk terus dalam syurga seseorang itu yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi kecil. Itu biji sawi kecil. Biji sawi itu orang yang ada sifat kibir, orang yang ada sifat sombong. Itu perbahasan. Jadi sahabat-sahabat bertanya lah tentang perkara tu. Sebab tu hadis ni banyak dirujuk oleh para ulama. Dia kaji juga tentang bahasa. La tu satu keadaan kalau dibaca dengan lai yadkhulu, ada pula dia kata tidak boleh masuk syurga. Yang tadi la tadi tu langsung tak boleh. Tapi kalau sebut lai yadkhulu, jadi dia tak ada apa maksudnya, dia tak boleh masuk syurga. Mana tak boleh tu masih ada lagi peluang untuk masuk. Kat sini yang ulama telah membahaskan hadis ini. Sahabat pun bertanya satu kali, sebab tu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau macam itu setiap daripada kami semua tak bolehlah nak masuk syurga. Kan pasal apa? Pasal sahabat-sahabat ini dia nak pakai pakaian. Pakaian apa? Pakaian yang cantik. Dia nak pakai pakaian cantik. Jadi Nabi SAW sadar siapa yang ada, ialah kalau kita nak pakai pakaian cantik kan mesti kita ada rasa sifat. Sifat apa tu? Azamah sikit. Pakaian cantik kan. Besok raya tengok masing-masing semua macam-macam pakai kan. Akan dia tunjukkan butang ni yang mahal pula, yang baju Melayu tu. Butang yang 100 lebih punya tu kan. Kan dia pakai macam-macam samping, bukan samping yang sembarangan, dia samping yang mahal. Masing-masing yang pakai. Maka Nabi SAW mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan cintakan keindahan. Jadi boleh Ananya bahawa boleh. Yang dimasukkan kibir di sini iaitu orang yang sombong, yang sehingga dia memperlekehkan orang lain. Itu dia kata sombong tu. Kan? Kalau setakat dia bangga diri je, dia bawa azamah saja. Tapi sehingga dia memperlekehkan orang lain, aku hebat. Dia tu macam iblis, sifat iblis. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Kau jadikan aku daripada api, kau jadikan dia tu Adam daripada tanah. Dia memperlekehkan tanah tadi. Sebab itulah dia dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada sifat sombong tadi, membawa dia kepada kekufuran, tak dapat dia taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama juga membahaskan tentang hadis ini juga, yang dikatakan juga ada setengah maksud juga tak masuk syurga itu, tak masuk syurga itu dengan sebab sifat sombong tadi membawa ianya kepada kufur, dengan sebab itu dia tak dapat masuk syurga. Dan setengah pendapat yang lain pula tentang hadis ini, mereka mengatakan bahawa tidak masuk syurga tu tidak boleh masuk awal. Tidak boleh masuk peringkat awal. Sebab apa tak boleh masuk peringkat awal? Kena perkira dulu. Sebab dia ada sifat sombong tadi, dia kena timbang dulu, kena hisap dulu, kena balas dulu. Dan lepas dia balas, kalau dia ada peluang dia, habuan dia untuk masuk syurga, maka dia akan masuk syurga. Sebab ada juga dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Nabi mengatakan apa? Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati sedangkan ia meyakini dalam hatinya, meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah,
maka dia akan dimasukkan dalam syurga. Tak bincang pun sifat ada sombong ke tidak. Dalam hadis ni tak sebut sombong pun. Yang penting dia ada yakin dalam hati dia, Allah tu Rabb dia, Allah tu Tuhan dia, maka dia dimasukkan dalam syurga. Tu ulama telah bahaskan tentang hadis ini. Maknanya tak masuk syurga itu, iaitu tak masuk awal. Tak masuk terus. Maknanya dia kena sekat dulu di atas kesalahan-kesalahan yang pernah dia buat, iaitu khususnya pada sifat kibir itu. Itu dia kata tak masuk syurga. Dan seperti adalah membesar diri itu kelakuan yang dicela, demikian juga sebaliknya adalah merendah diri itu kelakuan yang dipuji oleh syarak. Jadi sifat kibir, sifat besar diri, sifat yang dicela dalam syarak, dan di sebaliknya sifat yang merendahkan diri ini, iaitu sifat tawadhu', adalah sifat yang dipuji dalam syarak. Ini juga dituntut kepada setiap daripada mukallaf untuk usahakan sifat tawadhu'. Kalau tidak ada tawadhu', bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita semayang? Itu syarat juga. Syarat dalam semayang salah satunya adalah sifat tawadhu'. Selagi mana tidak ada sifat tawadhu' kita dalam semayang, selagi itulah kita sekali-kali tidak dapat hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena usahakan sifat tawadhu', sifat rendah diri. Rendah diri ni banyak para alim ulama telah meletakkan beberapa kaedah untuk dapatkan sifat tawadhu' ni. Salah satunya apa? Khidmat masyarakat. Khidmat. Dia kena khidmat. Gotong royong, khidmat. Maknanya kita banyakkan gunakan tenaga kita untuk orang lain, untuk masyarakat. Khidmat masjid ke, sapu masjid, basuh tanda masjid. Ini nak usahakan, nak talab, nak usahakan supaya sifat tawadhu' datang dalam diri kita. Sebab kita sifat tawadhu' tu sangat-sangat penting untuk kita usahakan dalam kehidupan kita, supaya kita beroleh kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana satu orang itu dia boleh sampai kepada Allah Ta'ala sedangkan dalam hati dia tidak ada sifat tawadhu'? Macam mana boleh sampai? Takkan sekali-kali boleh sampai. Kalau seorang nak sampai, syarat nak sampai kepada Allah, pertama sekali kena usahakan sifat tawadhu'. Sebab apabila kita ni banyak nak ada sedikit terlintas hati kita rasa kehebatan dalam diri kita, jadi kita kena banyak istighfar. Syaitan sentiasa membisikkan kita. Sekarang ujian dunia, sebab tu dunia ni sebagai ujian, perhiasan bagi diri kita. Kadang kita dengan dunia kita yang banyaknya manusia terkandas di atas muka bumi ini dengan terpesonanya dia dengan perhiasan-perhiasan dunia ni. Perhiasan dunia ni satu benda yang sangat-sangat sementara. Sebab tu Jibril AS memperingatkan kepada Nabi SAW. Sekali Nabi SAW menceritakan, atani Jibril AS, telah datang kepadaku Jibril AS. Qala, maka telah berkatalah Jibril AS, ya Muhammad, wahai Muhammad, Aish ma syi'ta, hiduplah berapa lama masa yang kamu nak hidup. Fa innaka mayyit, sesungguhnya kamu akan mati. Sesungguhnya kamu akan mati. Jibril nak cerita pada Nabi, kau nak hidup, kau berhasratlah, angan-anganlah kamu nak hidup, beberapa lama kamu nak hidup, tapi pada satu hari nanti pasti kamu akan menemui mati. Wa ahbib man syi'ta, dan cintailah kepada siapa yang kamu nak cinta. Kamu nak cinta, cintalah. Nak cinta pada diri kamu, kamu solek diri kamu cantik-cantik, kamu pakaikan make up cantik-cantik, kamu pakaikan baju cantik-cantik, semuanya kamu nak pakai cantik. Fa innahu,
Fa innaka mafariquhu, dan pasti pada satu hari kamu akan berpisah dengannya. Roh dan jasad kita pun akan berpisah dengan mana roh kita pun akan berpisah dengan jasad. Lagilah dengan isteri kita, dengan anak kita, dengan siapa yang kita kasih, pada satu hari pasti kita akan meninggalkannya. Suka tak suka, kan, pasti dan pasti kita akan menemui, kita akan berpisah dengan siapa yang kita cintai, kan? Kemudian Jibril mengatakan, wa'malu ma syi'ta, buatlah amal yang kamu nak buat. Suka hati kamu nak buat apa, amal apa, sama ada amal baik ke, amal buruk ke, amal yang macam mana kamu nak buat, buatlah amal, kan? Buatlah amal. Wa innahu majziyabi, fa innaka majziyabi lahu. Dan satu hari nanti pasti kamu akan dibalasi di atas apa yang kamu kerjakan. Pasti. Hatta perkataan kita pun akan dihisab besok. Sebab dalam Quran Allah sebut, wa ma qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah berkata oleh seseorang itu melainkan ada pencatat raqib dan atid di kiri kanannya di atas apa yang diucapkan. Bukan ucapan saja, bahkan segala amalannya semuanya dicatat oleh malaikat raqibun atid. Ini disebut dalam Quran. Kan? Kemudian Jibril alaihissalam mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, kemuliaan umat ini, kemuliaan umat ini yaitu syarafal mu'min, syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan umat ini yaitu bangunnya di pada malam hari. Wa izzuhu istighna'uhu 'anin nasi, dan ketinggian pada umat ini adalah dalam hatinya tidak ada mengharapkan langsung kepada manusia dan hanya harap pada Allah. Sebab apabila hati seseorang dia hanya harap pada Allah, sifat sombong tidak akan datang dalam diri dia. Tapi dalam hati dia tidak ada pengharapan pada Allah, pengharapan pada dunia, pengharapan pada pangkat dan darjat, maka sebenarnya dia telah menjatuhkan maruah diri dia sendiri. Dia telah meletakkan kedudukan yang terendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sangat-sangat kena usahakan sifat tawaduk dalam diri kita. Sebab tu sifat ini dipanggil sifat mahmudah, sifat yang terpuji, yang dipuji dalam syarak. Kerana sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zadallahu 'abdan bi'afwi illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadu lillahi illa rafa'allahu. Dia jaga hadis ni rawah Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ni ada riwayat Muslim, jalan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi apa terjemahan dia? Artinya tiada menambah, mazada, tiada menambah oleh Allah Subhanahu wa taala akan hamba-Nya dengan sebab memaafkan kesalahan orang lain, melainkan akan kemuliaannya, melainkan akan kemuliaan, dan tiada merendah diri oleh seorang kerana Allah Ta'ala, melainkan meninggikan akan dia, bukan meninggalkan. Kalau kitab tulis menanggalkan tu, bulatkan tu, tukarkan meninggikan. Rafa'allah maknanya meninggikan, bukan meninggalkan. Kalau meninggalkan taroka yatruk. Ini ditulis rafa'a ni maknanya meninggikan. Maka Allah Ta'ala telah beritahu dalam hadis ini, Nabi SAW beritahu, maka Allah Ta'ala akan tinggikan seorang itu apabila dia ada sifat tawadhu', sifat rendah diri. Nak memaafkan orang ini syarat dia sebenarnya satunya kena rendah diri.
Apabila kita tak ada rendah diri, macam mana nak minta maaf atas orang? Takkan dah. Kita boleh minta maaf selagi mana kita tak turunkan, tak rendahkan diri kita, selagi itulah kita takkan berbaik dengan siapa yang kita telah musuhi. Sebab tu nak baik dengan kawan, nak tak nak, kita kena rendah diri, bagi salam kat dia, walaupun perkara tersebut bertentangan dengan nafsu. Bukan senang. Kadang-kadang buat salah memang dia buat salah. Lepas tu kita pula yang dipersalahkan. Lepas tu kita nak minta maaf kepada dia. Bukannya senang. Jadi sebab tu kalau siapa yang dapat sifat tawaduk ni, masya-Allah. Insya-Allah dia sentiasa dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang telah dikurniakan oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam serta sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi mereka memiliki sifat tawaduk tu dah. Mereka telah berjaya. Mereka telah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka letakkan pangkat-pangkat mereka dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Macam sahabat-sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, siapa yang tak tahu, dan beliau ada kedai 7 gedung. 7 gedung kedai besar. Kedainya asalnya orang semua segan dengan dia, orang yang kaya. Tetapi apabila dia masuk Islam, maka dia telah menghinakan diri dia kepada Allah, bukan pada manusia, pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menginfakkan seluruh harta dia. Sehingga cerita dia tu sampai sekarang kita tahu, Sayyidina Abu Bakar ni infakkan harta seluruh dia. Sehingga masa Nabi SAW minta untuk korbankan harta Sayyidina Abu Bakar, sehingga tidak ada harta lagi lah. Sehingga pakaian-pakaian dia sendiri pun diinfakkan. Sehingga dia buat pakaian yang diperbuat daripada buni dan berbutankan duri. Nak bagi tahu dah tak ada harta lagi dah. Sehingga Nabi kata pada Sayyidina Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan kepada ahli keluargamu? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku telah tinggalkan dengan Allah dan Rasul. Maksudnya dah tak ada apa-apa lagi dah. Kita meninggal, ada lagi harta untuk anak kita, ada. Ni anak aku besok waris. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tak ada tinggalkan apa-apa, melainkan meninggalkan wasiat iman, iaitu Allah dan Rasul. Tu dia hanya tinggalkan wasiat dia. Wasiat apa? Wasiat iman. Allah dan Rasul. Ada tak kita buat begitu? Wasiatkan kepada anak kita. Iman. Imanlah kamu, teguhlah iman kamu pada Allah, teguhlah iman pada Rasul. Ada. Hari ni kita wasiat macam-macam harta. Tak salah perkara tu. Nak cerita tu nak tengok perbandingan kita dengan sahabat. Sebab tu kita jangan perasan kita ni hebat bona dekat dunia ni. Ibadat macam mana sekalipun, kalau nak dibandingkan dengan sahabat radhiyallahu an, kita ni seumpama pasir-pasir di bawah tapak kaki kuda sahabat je. Sahabat-sahabat tengok dia punya pengorbanan dia, seluruh jiwa dia. Kita ni baru korban sikit dah belakang. Baru korban sedikit je, baru infak, aku derma RM1,000 bisa kata. Ramadan ni aku telah infakkan RM1,000. Itu pun dia dah rasa. Dah rasa dah besar dah bangga dah. Aku infak RM20,000 lagi banyak. Lagi dah besar rasanya. Jadi sahabat-sahabat seluruh harta dia. Bukannya sikit-sikit, seluruh harta. Dalam hati dia pun tidak ada sedikit pun kecintaan kepada dunia. Sebab tu Nabi SAW beritahu kemusnahan umat ini apabila dia cinta kepada dunia. Hutbud dunya ra'sul minal khati'ah. Cinta kepada dunia, kepala kepada segala kejahatan. Sebab tu dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan, idza azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Sekiranya umat aku ni cintanya kepada dunia, dia mengagung-agungkan dunia, maka akan tercabutlah kehebatan Islam dalam diri dia. Itu sejelas Nabi SAW bagi tahu. Sebab tu hari ini kita belajar-belajarlah untuk tinggalkan dunia. Jadi kita ringan-ringankan tangan kita lah, infakkan apa yang Allah Ta'ala telah beri pada kita. Kalau tak ada tenaga kita sendiri,
kita ceburilah, gunakanlah masa harta diri kita ni untuk di jalan Allah. Jalan Allah ni luas, sabilillah ni luas. Apa jua yang boleh sampai kepada Allah, kita gunakanlah diri kita ni, supaya besok kita mendapat kesenangan di akhirat. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka libasa tawaddu'an lillahi ta'ala wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usi khalaiqi. Tengok apa hati dia. Saya tak buat cermin mata lagi, tinggal mata dah kabut. Hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Artinya, barang siapa meninggalkan ia akan memakai pakaian yang elok kerana merendah diri kerana Allah pada ketika kuasa ia atasnya, nescaya menyeru akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat atas kepala sekalian makhluk, hingga memberi pilih ia daripada barang mana segala halat iman yang menghendaki ia memakai, ia akan dia. Dikehendaki dengan menyeru atas kepala sekalian makhluk bahawa memasyhurkan akan dia, iaitu meninggikan akan dia oleh Allah Ta'ala antara sekalian manusia, dan bermegah-megah, iaitu Allah Ta'ala berbangga-bangga dengan dia. Dan makna halat itu dua helai kain. Hillah, iaitu dua helai kain yang baru yang apa ni? Yang baru kan? Yang baru selendang, dan kain yang dipakai di pinggang. Ini juga kata hillah. Besok siapa yang dia meninggalkan, tu sahabat-sahabat amal tu, siapa yang meninggalkan pakaian-pakaian cantik, pakaian-pakaian elok, tu yang perbahasan tu kan. Sedangkan dia berkuasa boleh pakai pakaian elok, maknanya pakaian baru lah. Dia boleh beli pakaian baru kan. Macam Nabi boleh beli baru kan. Bukannya Nabi orang miskin, Sayyidina Abu Bakar boleh beli baru kan. Tapi mereka, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf pun sama juga, boleh saja dia boleh pakaian baru, tapi dia meninggalkan dengan sifat takwa dia tu, dengan sifat keimanan daripada Allah Ta'ala kan. Dia sanggup bermujahadah melawan hawa nafsu dia kan. Dia meninggalkan kehendak-kehendak nafsu, maka besok Allah Ta'ala akan beri dia pakaian yang hebat, dan Allah Ta'ala akan masyhurkan, Allah Ta'ala akan perkenalkan dia di halayak ramai besok di yaumul qiyamah. Besok Allah Ta'ala akan bangga kepadanya ke atas semua makhluk. Semua akan cemburu lihat dia. Bukan senang. Tapi nak pakaian-pakaian macam itu pun syarat dia mesti ikhlas, sebab ni syarat segala ibadah. Allah kata apa? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan kepada kamu melainkan kamu mengikhlaskan segala amalan agama kamu. Syarat dia mesti ikhlas. Kalau buat kerana nak menunjuk, dia pakai tak cantik, tapi pasal pakai tak cantik sebab nak menunjuk-nunjuk kat orang. Kalau nak bagi supaya orang tengok dia, oh dia ni low profile. Ada juga yang jadi macam itu. Ada juga yang jadi macam itu. Dia buat tawaduk tu dengan sebab dia tawaduk tu, dia nak suruh orang lihat dia, oh dia ni orang yang tawaduk. Kalau dia memperlihatkan untuk riak, untuk memperlihatkan kepada orang lain, maka segala apa yang dia buat itu tidak ada sedikit pun faedah. Tapi kalau dia buat memang semata-mata kerana Allah Ta'ala, kerana tinggalkan cinta dunia supaya nak timbulkan kecintaan hanya kepada Allah, tinggalkan kemewahan, tinggalkan sebagainya, semua tinggalkan, tapi semata-mata kerana Allah, maka inilah yang terlebih baik. Ini bagi siapa yang mampu. Sebab tu dia ada tahap-tahap dia. Kalau kita ni tak mampu lagi,
Janganlah kita tinggal, janganlah kita buang semua. Kan? Janganlah kita ni apa kata tu? Allah apa? Menggeletek. Orang kata tak sabar-sabar, kan? Jadi dia terus tinggalkan semua. Tengok-tengok apabila dia dah tinggalkan semua, apabila musibah-musibah datang pada dia, dia tak boleh terima. Musibah-musibah dengan hal keadaan kesusahan yang datang pada dia, macam-macam hal keburukan datang pada dia, dia tak boleh terima. Itu satu kesilapan, itu kata satu kejahilan. Kalau kamu masih lagi tak boleh nak tinggal semua, jangan kamu tinggalkan semua, pakailah. Dah tahu tahap kamu ni memang tahap makan nasi, kan? Janganlah kamu tinggalkan makan nasi itu. Dia tu tak makan. Dia nak makan, nak cari juga, nak buat, nak ikut sunnah juga, nak makan bali yang keras, yang tepung yang dibuat daripada bali macam Nabi SAW. Kan ini bau jumpa lauk tak sedap pun dah sebut tak sedap lah. Kan bau jumpa kuih tak sedap pun tak sedap. Macam mana nak makan macam makanan Nabi SAW. Jadi tak boleh kalau kita memang makan kita makan nasi, makanlah nasi. Janganlah kita ubah dulu. Sehinggalah kita ubahlah sedikit demi sedikit. Macam sedekah juga. Janganlah terus sedekah banyak-banyak. Kan? Dia punya semangat lepas dia sedekah banyak. Lepas sedekah tu teringat tu aku dah bagi yang tabung tadi. Kan? RM50 rugi betul lah. Aku tahu tadi aku RM5 je. Dah teringat dia. Sepanjang hari tu dia ingat RM50 tu. Ataupun RM5 ataupun RM10. Dia teringat dia punya sedekah dia. Sampai esok pun dia ingat. Minggu depan pun dia ingat lagi. Oh, minggu lepas aku dah sedekah RM50. Hari ni tak payah lah. Jadi sehingga dia tinggal ingat. Lebih baik dia sedekah. Itu dia kata sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Dia sedekah RM1 tapi tak rasa. Tak rasa dah. Dia rasa sehingga dia aku dah sedekah ke belum? Sehingga dia terasa begitu. Ini baru betul. Lepas tu kita dah tengok try. Okey dah masuk RM1 dah tak rasa apa-apa. Masuk RM2. Tahap kita mesti mungkin peringkat RM1 dulu kan. Masuk RM2. Masuk RM2 tak tengok. Aku dah sedekah belum? Tambah RM3. RM3 terasa juga. Bagus, sedekah lagi. Tambah lagi. Sampailah kita bertambah demi bertambah. Sampailah kita dah tak rasa apa-apa lagi. Sebab tu kena pandai juga. Jangan kita terus melompat ke tempat yang tinggi terus. Ikutlah step dia. Kita dah tahu kita ni step langkah satu, ikutlah langkah satu. Janganlah awak ni baru langkah satu nak masuk langkah 5. Janganlah. Kan? Jadi begitu kita ikutlah tahap kita masing-masing. Dan hanya senya wallahu a'lam. Cukup dah tu. Tiba di situ. Ada pertanyaan? Belum puasa. Saya wakil daripada Madrasah Haji Ibrahim menjemput semua. Siapa yang ada kelapangan berbuka puasa bersama dengan kita insya-Allah hari ini. Program kita start daripada pukul 6.45 petang. Juadah berbuka puasa disediakan. Sekiranya nak beri sumbangan kuih-kuih buah dialu-alukan. Begitu juga dengan RM1 kalau nak sumbang dialu-alukan juga. Tapi saya wakil menjemput semua untuk berbuka puasa di Madrasah Islamiah Haji Ibrahim pada hari ini insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina wahdina سجميعا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا صراطا مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم بارك لنا في رمضان واجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعل من الأشقياء مردودين اللهم ارزقنا باللقاء ليلة القدر وعبادة فيها ربنا آتنا في الدنيا حسنة
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.